Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya, Rabiatul Hana Ishak dari Malaysia Productivity Corporation MPC dalam program MPC Productivity Talk Siri ke-8 yang kami bawakan khas untuk anda setiap hari Jumaat jam 3 petang di MPC FB Live. Jangan ke mana-mana. Apa itu Main Mudah? Kenapa Main Mudah? Siapa yang terlibat? Jom sama-sama kita saksikan. Bersama kita hari ini adalah Cik Nur Hasimah Ibrahim, Timbalan Pengarah serta Dr. Nur Aisyah Hassan, Pengurus Kanan Seksyen Daya Saing Negara, Bahagian Pembangunan Produktiviti dan Daya Saing MPC. Terima kasih Cik Nur Hasimah dan Dr. Aisyah kerana dapat hadir memeriahkan program Productivity Talk pada kali ini. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi ataupun EAC pada 24 November 2021 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju dengan penubuhan unit Main Mudah di Kementerian, agensi kerajaan, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan persatuan perniagaan di seluruh Malaysia. Main Mudah merupakan satu platform untuk peniaga mengemukakan isu dan cabaran berkaitan peraturan perniagaan. Sebagai contoh, pada tahun 2021, inisiatif Main Mudah telah berjaya memudah cara penyelesaian untuk isu berkaitan pembaharuan lesen pengendalian pelancongan dan agensi pengembaraan ataupun turut dikenali sebagai TopTap. Melalui inisiatif Main Mudah, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya telah memberikan kelonggaran peraturan yang mana pembaharuan lesen TopTap ini dikecualikan untuk satu tempoh masa. Inisiatif ini membantu dalam meringankan beban-beban yang dihadapi oleh peniaga ini akibat pandemik COVID-19. Soalan pertama untuk Cik Nur Hasimah, bagaimana tercetusnya idea penubuhan Main Mudah ni dan apakah objektifnya? Terima kasih Cik Hana atas soalan itu tadi dan saya rasa rata-rata ramai yang hendak tahu tentang jawapan tersebut. Untuk itu, Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 20 Julai 2020 telah memberi mandat kepada Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC untuk melaksanakan program Malaysia Mudah ataupun nama singkatannya Main Mudah sebagai langkah bukan fiskal untuk menyokong pemulihan perniagaan dalam selepas krisis COVID-19. Dan penubuhan unit Main Mudah ini adalah kesinambungan terhadap usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara Perniagaan atau dikenali sebagai Pemudah semenjak tahun 2007. Status penubuhan dan pelaksanaan unit Main Mudah di Kementerian, Agensi Negeri PBT dan Persatuan Perniagaan akan dilaporkan kepada Pemudah yang dipengerusikan secara bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, dan Yang Berbahagia Datuk Dr. IR ND Seo Kian Hau, merupakan Wakil Pemimpin Industri. Seterusnya, para hadirin sekalian, pelaporan juga akan dibuat kepada Majlis Tindakan Ekonomi EAC yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Objektif utama Main Mudah adalah untuk membantu perniagaan daripada dibemadi oleh peraturan yang tidak perlu dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pada masa yang sama, menyokong penciptaan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, penggubal dasar dan pengawal selia akan disyorkan untuk memansuhkan sementara atau kekal sama ada mengubah suai, mengetepikan atau mengecualikan sebarang peraturan yang tidak perlu dikenakan ke atas perniagaan. Pelaksanaan Main Mudah menyasarkan untuk mencapai 25% atau bersamaan dengan pengurangan RM10 bilion dalam kos pematuhan oleh kementerian dan kerajaan negeri, termasuk mengurangkan bilangan prosedur dan masa pemprosesan yang dikenakan di peringkat industri dan juga perniagaan. Sangat hebat kan apa itu Main Mudah? Terima kasih. Terima kasih Cik Nur Hasimah di atas penjelasan yang diberikan. Dr. Aisyah, bagaimanakah peniaga boleh menyalurkan isu dan cabaran yang mereka hadapi? Adakah ada satu platform khas untuk mereka? Okey, terima kasih Hana.
Bagi menjawab soalan Hana tadi, kerajaan telah mewujudkan kita panggil sebagai satu portal lah ya, portal Unified Public Consultation bagi memudahkan pelibatan pihak berkepentingan dalam proses pembangunan sesuatu peraturan. UPC juga menyediakan akses yang mudah kepada orang awam bagi perundingan peraturan melalui satu portal sahaja. Dan melalui portal ini juga, peniaga dijemput untuk mengemukakan isu atau cabaran yang mereka hadapi dengan melayari upc.mpc.gov.my yang mana peniaga perlu daftar isu untuk yang memerlukan penambahbaikan peraturan dalam membantu pemulihan ekonomi negara. Selain daripada itu juga, pihak yang terlibat seperti peniaga diminta untuk mengenal pasti siapa pengawal selia yang berkaitan di samping mengemukakan cadangan praktikal tentang bagaimana kerajaan boleh mengurangkan beban kawal selia ke atas perniagaan. MPC akan menganalisis isu dan cabaran yang diterima melalui platform UPC tadi, dan akan memberikan ataupun akan membuat desk research dan juga melihat contoh-contoh best practices daripada negara lain sebelum cadangan penambahbaikan dikemukakan untuk diambil kira oleh pihak kementerian. Seterusnya, cadangan penambahbaikan ini di-share ataupun diberikan kepada pengawal selia untuk pelaksanaan seterusnya. Bagi memastikan hasil yang boleh diukur, pemuda akan memantau prestasi setiap kementerian dan kerajaan negeri dengan membuat laporan berkala kepada EAC. Terima kasih Dr. Aisyah. Jadi para peniaga boleh menyalurkan isu-isu mereka di portal UPC di upc.mpc.gov.my. Jadi Cik Nur Hasimah, sehingga hari ini berapakah maklum balas yang diterima melalui portal UPC? Okey, saya rasa itu memang perkara yang sangat bagus untuk kita perjelaskan. Itu akan menunjukkan bahawa kita ini responsif ataupun tidak kan. Okey, untuk inisiatif Mai Mudah ini adalah tindakan responsif terhadap kesan pandemik COVID-19 ke atas produktiviti perniagaan yang dihadapi oleh para pemain industri. Jadi isu cabaran yang diterima melangkaui perihal yang hanya berkaitan dengan kesan COVID-19 ke atas industri dan ekonomi. Kalau kita lihat, malah ia juga merangkumi isu dan cabaran pra-pandemik yang dihadapi oleh industri sekian lama. Kalau saya boleh statekan ataupun saya boleh letakkan pernyataan ini, sehingga Januari 2022, kalau Dr. Aisyah dan juga Hana ingin tahu lebih lanjut, dan saya fikir Doktor pun lebih arif tentang hal ini, MPC telah menerima sebanyak 559 isu dan cabaran berkaitan peraturan yang meliputi pelbagai sektor ekonomi. Kalau saya boleh perincikan lagi lah sektor perkhidmatan melibatkan 55.9%. Sangat-sangat terjejas kan. Sangat-sangat banyak isu ataupun maklum balas yang diberikan berkenaan dengan sektor perkhidmatan ini. Sektor pembuatan sebanyak 5%, sektor pertanian sebanyak 9.8%, sektor pembinaan 29.1%. Dan akhir sekali sektor perlombongan dan kuari sebanyak 0.2%. Dan daripada jumlah ini sebanyak 288 kita sedang analisa, manakala 135 adalah cadangan penyelesaian telah kita maklumkan kepada pengawas selia yang terlibat. Untuk makluman semua juga, isu dan cabaran ini dapat diselesaikan hasil kerjasama erat kementerian dan agensi yang berkaitan dengan pihak industri yang terlibat. Banyak juga ya isu yang diterima dan diselesaikan. Dalam banyak-banyak isu tersebut, boleh Doktor kongsikan dengan penonton tentang kisah success story berkenaan dengan inisiatif Mai Mudah ni. Okay, terima kasih Hana. Betul, Mai Mudah kita terima banyak isu macam yang Cik Shima mention tadi, ada 500 lebih isu, dan betul antara isu yang kita berjaya selesaikan di bawah Mai Mudah dan kita boleh consider sebagai success story, antaranya adalah memperkenalkan silent implies consent oleh agensi teknikal bagi bangunan siap untuk mendapatkan sijil siap dan pematuhan CCC atau kita dengar adalah Certificate of Completion and Compliance.
Okey, CCC merupakan salah satu proses bagi mengesahkan sesuatu bangunan itu siap dan sesuai untuk diduduki. Bagi mempercepatkan proses mendapatkan CCC ini, agensi teknikal bersama-sama pembekal perkhidmatan utiliti bersetuju untuk mengeluarkan surat pelepasan dalam tempoh masa 28 hari daripada tarikh mereka menerima permohonan yang lengkap daripada Principal Submitting Person atau in short kita panggil PSP. Jadi sekiranya tiada maklum balas yang diberikan selepas tempoh tersebut, permohonan itu dianggap sebagai deemed approved atau diluluskan secara automatik. Inisiatif ini dipanggil sebagai silent implies consent after 28 days. Projek seterusnya yang kalau boleh saya share kan, antara success story juga adalah berkaitan dengan lanjutan tempoh sah lesen ayam untuk menggalakkan industri beralih kepada penternakan ayam moden ataupun tertutup. Okey, isu ini di bawah purview Jabatan Perkhidmatan Veterina DBS, yang mana DBS tidak membantah dan mengalu-alukan cadangan melanjutkan proses tempoh lesen lesen ayam dan itik daripada 1 tahun kepada 5 tahun bagi menyokong permodenan industri agromakanan. Inisiatif ini juga menyokong pemodenan industri agromakanan dari segi menggalakkan kesihatan awam, keselamatan makanan dan juga mewujudkan persekitaran yang kondusif. Selain pada itu, isu berkaitan kelonggaran keperluan kawal selia atau kita panggil sebagai relaxation, relaxation of regulation untuk pengendali berlesen di mana Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan MOTAK telah memberi jaminan kepada bagi permohonan yang dibuat bermula daripada 1 Januari sehingga 31 Disember tahun 2021 untuk pembaharuan lesen dan penambahan cawangan yang kini tidak lagi memerlukan penyerahan laporan kewangan yang telah diaudit. Di samping itu juga kelulusan permohonan pembaharuan lesen telah diseragamkan kepada 2 atau 3 tahun dan pada masa yang sama ianya membenarkan pengusaha pelancongan berkongsi ruang pejabat untuk tempoh yang singkat bagi mengurangkan kos operasi mereka. Selain daripada itu juga isu berkaitan dengan Pesticide Act. Kalau kita ikut senario kita kita terima banyak isu berkaitan dengan Pesticide Act ni dan kita boleh consider sebagai ada a few yang berjaya, yang mana kejayaan Memudah boleh dibuktikan menerusi projek pendahbahbaikan garis panduan lembaga racun makhluk perosak oleh Jabatan Pertanian di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Okey, pihak lembaga racun makhluk perosak ataupun Pesticide Board, kalau biasanya kita panggil sebagai PB, Pesticide Board, telah menerbitkan garis panduan nama dagangan produk racun makhluk perosak pindaan tahun 2021 hasil daripada beberapa sesi libat urus engagement session dengan industri dan juga pengawal selia. So hasilnya garis panduan ini yang memfokuskan kepada pendaftaran bagi produk baharu yang melibatkan penukaran nama dagangan dan pelabelan, yang mana garis panduan ini sebenarnya memudahkan perniagaan untuk mematuhi keperluan peraturan yang ada. Saya percaya Cik Nur Hasimah dan juga Dr. Aisyah, kisah-kisah kejayaan inisiatif tadi itu menjadi titik tolak kepada kesinambungan inisiatif penubuhan unit Main Mudah di peringkat Persekutuan Negeri dan juga Persatuan Perniagaan. Jadi Cik Nur Hasimah, apakah perancangan seterusnya bagi menyebarluaskan lagi inisiatif Main Mudah ini? Betul, statement yang pertama tu adalah benar dan Doktor bertitik tolak daripada keputusan mesyuarat EAC ini, MPC yang menerima tanggungjawab untuk memudah cara penubuhan unit Main Mudah sedang dalam usaha untuk merealisasikan daripada persetujuan mesyuarat. Unit Main Mudah berfungsi untuk melaksanakan semakan peraturan secara terancang, teliti dan menyeluruh bagi menambah baik persekitaran perniagaan untuk melonjakkan daya saing dan produktiviti. Pada masa yang sama, Unit Main Mudah bakal meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian peraturan. Terma rujukan juga berbeza di antara kementerian dan agensi dengan persatuan perniagaan kan. So bagi kementerian dan agensi, pertama menyediakan dan menyebarluaskan pelan semakan peraturan tahunan yang berorientasikan peniaga dan rakyat.
Dan kemudiannya yang kedua, melaksanakan pelan semakan peraturan berdasarkan garis panduan amalan baik peraturan ataupun nama singkatannya GRP. Dan yang ketiga, mengukur pencapaian pelaksanaan di semua peringkat organisasi. Tapi kalau kita lihat kepada Persatuan Perniagaan pula, mereka perlu untuk menyediakan, pertama, menyediakan senarai cadangan peraturan yang perlu disemak oleh kementerian dan agensi. Kemudiannya yang kedua, berkongsi pengalaman pematuhan peraturan yang dilaksanakan di negara-negara yang ditanda aras dengan kementerian dan agensi. Dan tentu sekali lah saya fikir yang ketiga, mereka perlu terlibat secara aktif dalam memastikan program uji kaji peraturan ataupun kita kena kenalinya dengan izin bahasa Inggeris, regulatory experimentation, bersama kementerian dan agensi berjalan dengan lancar. Jadi justru itu MPC selaku Sekretariat Memudah perlu pula kita pula ada role kita sendirilah. Tugas kita adalah untuk yang pertama menyemak pelan yang dikemukakan oleh kementerian, agensi dan persatuan industri. Kemudiannya yang kedua, menyediakan panduan dan teknik bagi menyemak semula peraturan dengan tangkas kepada pihak berkepentingan. Dan yang ketiga adalah menyelaras aktiviti penambahbaikan peraturan yang dilaksanakan oleh kementerian dan agensi bersama dengan pihak swasta. Terima kasih Cik Nur Hasimah. Boleh Doktor terangkan dengan lebih jelas apakah pendekatan yang digunakan bagi menjadikan inisiatif My Mudah ini lebih berjaya? Okey, ya Hana, dalam melaksanakan analisis dan mencari penyelesaian kepada isu dan cabaran yang dikemukakan oleh pihak industri, ia memerlukan pendekatan kita panggil sebagai whole of government approach ataupun pendekatan keseluruhan kerajaan di mana setiap pemegang taruh dan pihak yang berkepentingan perlu bekerjasama dalam berunding, berbincang mengenai tindakan sewajarnya yang perlu diambil bagi menangani isu dan juga cabaran. Ianya terbukti dengan beberapa isu yang dibangkitkan oleh pihak peniaga dan ianya dapat diselesaikan mengikut apa yang telah kita janjikan seperti yang saya share tadi dalam success story tadi. Okey, kalau kita tengok daripada segi pendekatan atau strategi pula kan, MPC selaku Sekretariat My Mudah ni kan mesti ada strategi macam mana nak kembangkan lagi fungsi dan inisiatif My Mudah ni ke seluruh kementerian, agensi PBT dan Persatuan Perniagaan. Boleh Cik Nur Hasimah kongsikan apa strategi tersebut? Okey, saya sangat-sangat teruja sebenarnya untuk perjelaskan berkenaan dengan hal ini kan. Dan untuk makluman semua, Sekretariat My Mudah telah merancang beberapa strategi bagi penubuhan unit My Mudah ini. Dan di antaranya adalah sesi onboarding bersama dengan 27 kementerian dan 13 kerajaan negeri serta PBT. Kemudian itu sesi yang sama juga kita akan adakan yang melibatkan hampir 50 persatuan perniagaan yang kita rancangkan bermula Januari hingga Mei 2022. Dan objektif program inilah adalah untuk yang pertama memberikan pemahaman berkenaan dengan My Mudah, kemudiannya untuk memahami proses-proses melaksanakan My Mudah dan tentu sekali adalah untuk membimbing peserta memudah cara urusan perniagaan dengan mengurangkan bebanan peraturan yang tidak wajar. Dan untuk makluman semua, saya sangat-sangat sukacita untuk menjelaskan di sini sehingga kini bermula pada 10 Januari 2022 yang lepas, sebanyak 15 kementerian dan 5 persatuan perniagaan telah kita laksanakan sesi onboarding ini. Dan kesemua kementerian menyambut baik inisiatif penubuhan unit My Mudah ini, alhamdulillah. Okey, soalan terakhir untuk Dr. Aisyah. Tadi kita dengar pasal sesi onboarding kan. Jadi apa program seterusnya selepas sesi onboarding ni? Sebab mungkin ada peserta-peserta yang tidak faham berkenaan dengan ataupun belum jelas berkenaan dengan penubuhan unit My Mudah ini. Boleh Dr. Aisyah terangkan? Ya Hana, terima kasih. Seperti yang diterangkan oleh Cik Shima sebentar tadi, untuk memastikan program My Mudah ini berjaya, Sekretariat telah merancang untuk mengadakan bengkel, kita panggil sebagai bengkel pembangunan kapasiti My Mudah untuk kementerian, agensi, negeri dan juga PBT. Dan kita tahu antara objektif program atau bengkel ini adalah yang pertama, of course kita ingin memberi pemahaman berkaitan My Mudah kepada semua peserta. Seterusnya memahami proses pelaksanaan My Mudah dan yang ketiga membimbing peserta memudah cara urusan perniagaan dengan mengurangkan beban peraturan yang tidak wajar.
So bersama-sama ini saya ada sediakan sedikit bingkisan. Jom saksikan sedikit promo berkenaan dengan Bengkel My Mudah. Saksikan. Adakah anda pernah dengar inisiatif My Mudah atau Malaysia Mudah? Adakah organisasi anda mengawal selia peraturan? Tahukah anda bahawa semua organisasi awam perlu menumbuhkan unit My Mudah? Malaysia perlu mewujudkan persekitaran perniagaan yang mesra peniaga atau mudah untuk mereka menjalankan perniagaan. Jika keberhasilan ini dapat diwujudkan, peningkatan ekonomi dan peluang pekerjaan akan bertambah baik. Impaknya, kualiti hidup rakyat turut lebih berkualiti. Peraturan penting untuk kesejahteraan rakyat, menyokong pertumbuhan ekonomi serta melindungi alam sekitar. Walaupun begitu, peraturan yang tidak direka dengan baik akan membebankan peniaga untuk mematuhinya. Begitu juga dengan pelaksanaan peraturan yang tidak baik turut membebankan peniaga. Kos perniagaan akan meningkat mengakibatkan produktiviti peniaga lebih rendah dan mereka tidak berdaya saing. Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memutuskan bahawa unit My Mudah perlu diwujudkan di semua organisasi awam yang mengawal selia peraturan. Tujuan utama unit My Mudah adalah untuk mengurangkan bebanan peraturan perniagaan yang tidak wajar. Usaha ini perlu dijalankan secara kerjasama pihak awam serta swasta. Anda ingin tahu lebih lanjut bagaimana anda boleh membantu mengurangkan bebanan peraturan yang kurang wajar kepada peniaga, mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif serta membantu meningkatkan produktiviti mereka? Jom ke kursus program Onboarding My Mudah, Anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC. Kursus 3 hari bertujuan meningkatkan kefahaman anda tentang konsep, kaedah pelaksanaan, termasuk proses utama My Mudah. Anda pasti akan mempelajari ilmu yang penting serta dapat menyumbang kepada mengurangkan bebanan peraturan tidak wajar kepada peniaga dan rakyat. Anda bakal menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan ekonomi negara. Mesej ini dibawakan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia. Nampaknya masa mencuburi kita, Dr. Aisyah dan juga Cik Nur Hasimah. Okey, jadi untuk soalan terakhir, apakah harapan Cik Nur Hasimah untuk program My Mudah ini? Okey Hana, ini adalah merupakan soalan terakhir ya. Okey, jadi sedih pula rasanya doktor kan. Kita diberikan kesempatan ini alhamdulillah untuk hari ini untuk kita mempromosikan My Mudah. Jadi saya memohonlah kerjasama, sokongan dan komitmen para pegawai yang hadir daripada kementerian, agensi kerajaan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan yang terlibat. Marilah kita sama-sama berganding bahu dalam merealisasikan penubuhan unit My Mudah. Sebenarnya kalau kita lihat impaknya amatlah besar kepada produktiviti, daya saing dan ekonomi negara apabila ia dilaksanakan dengan berkesan. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Nur Hasimah dan Dr. Aisyah di atas pandangan serta perkongsian yang amat-amat bermanfaat tadi. Demikianlah penerangan terperinci dan kupasan bagi tajuk kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan inisiatif #Malaysia Mudah atau My Mudah. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita, Cik Nur Hasimah Ibrahim, Timbalan Pengarah serta Dr. Nur Aisyah Hassan, Pengurus Kanan Seksyen Daya Saing Negara, Bahagian Pembangunan Produktiviti dan Daya Saing MPC. Baiklah penonton, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif dan kekal produktif.